Assalamualaikum and hi everyone. Kita masih continue di chapter 99.1 binomial distribution. So dalam previous video kita dah tengok setakat example tu di mana kita guna formula yang ini untuk kita cari probability yang melibatkan binomial distribution. Tetapi formula ini hanya boleh kita guna kalau kita punya probability adalah x equal x. Mesti simbolnya equal. Now, dalam video ni kita nak belajar cari probability yang melibatkan binomial distribution, tetapi kali ni kita akan gunakan binomial table. Okey, di mana setiap daripada kamu dah dibekalkan dengan satu statistical table. So kita akan belajar guna table tu untuk cari probability pada binomial distribution. Okey, so satu perkara penting yang kamu kena tahu bila kamu guna table binomial, bacaan pada table yang kamu guna itu dia adalah more than or equal. Tolong highlight dan boxkan yang ini. Bacaan pada table binomial dia adalah more than or equal. Maksudnya simbol yang digunakan pada table itu adalah more than equal. Okay, untuk example 3, Madam nak kamu bagi sepenuh perhatian sebab ini adalah first time kamu akan guna statistical table. So, please get ready your statistical table di sisi kamu sebab kita nak guna selepas ni. Okay, untuk example 3, kita diberi binomial distribution. Tak perlu cari. Dia bagi kita X distribute binomial. Kita tahu ini adalah N, ini adalah P. Okay, so Madam lebih suka kalau kamu keluarkan maklumat yang diberi. N adalah 6. P adalah 0.2 dan disebabkan ini binomial, Madam suka juga kalau kamu cari Q siap-siap. Okey, so sepatutnya Q kita dapat dengan cara 1 minus P, tapi sepatutnya Q kamu boleh dapat dengan pantas which dia adalah 0.8. Macam mana kita dapat 0.8? P tambah Q mesti hasilnya adalah 1. Okey, so 0.2 plus 0.8 dapat 1. Okay, so untuk soalan ni kalau kamu tengok kita disuruh cari probability. Okay, tetapi dengan menggunakan dua cara. Yang pertama kita cari probability menggunakan binomial formula. Mana satu binomial formula? Dia adalah yang kita buat pada example 2. Okay, so binomial formula tu adalah formula yang equal ni. Dia adalah NCX, P power X, Q power N minus X. Yang ini kita panggil binomial formula. And one more, disuruh kita cari probability menggunakan binomial table. So, binomial table akan kamu dapat daripada kamu punya statistical table. Okay. So, Madam akan tulis dahulu distribution yang diberi. Kita ada X distribute binomial 6 0.2. Madam akan boxkan sebab lepas ni kita akan refer distribution ini untuk kita jawab soalan. Okay. And then bila kamu tengok keseluruhan bentuk soalan daripada A sampai E, kali ni soalan kita dah melibatkan inequality sign yang pelbagai jenis. Okay, so bila ada inequality sign dan ini adalah binomial. So, awal-awal tentang binomial, Madam dah explain. Binomial, dia adalah discrete. So, bila discrete, inequality sign sangat penting. Include atau tidak include. Okay, so untuk menjawab soalan A terlebih dahulu. Okay, kita pergi soalan A. Disebabkan ini discrete, semua soalan discrete sebenarnya Madam lebih suka kalau kita buat box macam ni. Okay, so box yang ada di skrin sekarang ni, dia mewakili semua nilai X yang kamu ada. Disebabkan kita punya number of trial adalah 6, maksud kita punya box akan bermula dari 0 sehingga 6. Kamu kena ingat yang ni, dia mesti bermula daripada 0 sehingga 6. Okay, sebab kalau kamu tengok pada muka surat 1, pada bahagian box yang ini ada dinyatakan nilai X kamu. Nilai X kamu dia mesti start dengan 0 dan dia mesti berakhir dengan kamu punya number of trial.
Okay, so bila Madam create box yang ini, Madam akan mulakan dengan 0 dan berakhir dengan kita punya n, which is 6. Okay, so sekarang ni kita nak cari menggunakan binomial formula terlebih dahulu. Okay, so kita nak cari probability x equal to. Disebabkan dia equal, jadi kita boleh direct pakai formula. Okay, so Madam harap kamu dah boleh tulis formula ni dengan laju. Okay, kita akan ada n sebagai 6, c x kita 2, p adalah 0.2, power x 2, kemudian q 0.8 dan kita ada 6 minus 2. So 6c2 0.2 squared 0.8 power 4. So pastikan kamu check kedua-dua power ni. Kalau kamu tambah, pastikan dapat balik sum equals to 6. Okay, so yang ini kamu boleh terus tekan sahaja calculator. So kamu akan dapat nilai 0.24576. Okay, so ini adalah cara kita cari probability x equal to tapi menggunakan binomial formula. Dan kamu kena faham probability yang kita jumpa ni 0.24576 ini maksudnya probability di kawasan x2 sahaja. Okay. Okay, next kita nak pergi kepada cara yang kedua. Masih soalan yang sama tapi kali ni kita nak guna statistical table. So now everyone get ready your statistical table. Madam kena explain terlebih dahulu tentang table yang kamu dapat itu. Okay, ini adalah statistical table actually dalam bentuk booklet. Okay, yang diberi kepada kamu dan booklet yang sama kamu sebenarnya akan pakai waktu exam nanti untuk jawab soalan daripada chapter 9. Okay, so ini adalah front page. Kemudian kamu cuba buka kepada muka surat 1. Madam ada label di bahagian bawah muka surat 1. So table mula-mula yang kamu nampak ni namanya adalah table 1. So table 1 ini dia adalah untuk binomial distribution. Ada ditulis perkataan binomial dekat sini. Okay. So kalau kamu pergi kepada muka surat 2, masih table 1 binomial distribution. Okay. Muka surat 3 masih binomial. Muka surat 4 masih binomial. Kelima masih binomial. Muka surat 6 masih binomial. Muka surat 7 masih table 1 binomial. Tetapi kalau pergi muka surat ke-8, dia dah mula ada table 2 untuk Poisson distribution. Okay, dan kalau kamu pergi kepada next page lagi, kamu akan nampak, kamu akan jumpa table ketiga untuk normal distribution dan juga table keempat di muka surat terakhir. Okay, so Madam nak bagi tahu kamu dekat sini bahawa dalam buku ni ada nama-nama table tertentu untuk distribution tertentu. Table 1 untuk binomial, table 2 untuk Poisson, table 3 untuk normal distribution. So bila kamu jawab soalan, pastikan kamu refer table yang betul. Soalan binomial mesti refer pada table binomial, which table 1 antara muka surat 1 hingga muka surat 7 sahaja. Okay, so jangan salah table. Okay, next Madam nak kamu turn to page 1 pada statistical table kamu. Kita nak tengok kepada table 1 which is table for binomial probabilities. Okay, so since this is table for binomial, of course kita akan follow distribution ini. X distribute binomial and P. Okay, dan kamu kena tahu untuk binomial table kita ada dari muka surat 1 sehingga muka surat ke-7. Okay, so Madam nak kamu take a few minutes untuk kamu browse through apa yang ada pada table binomial dari muka surat 1 sehingga muka surat ke-7. Okay, kalau kamu perhatikan pada mana-mana muka surat antara 1 hingga 7, binomial table, kamu akan ada nampak labeling N, P dan R disusun dalam kedudukan begini. Okay, so Madam nak explain yang pertama sekali adalah N. N di sini refer kepada kita punya number of trial. Okay, maksudnya bila kamu ada distribution ini, kamu akan ada nilai N. So, kamu akan cari nilai N kamu di sini pada bahagian table kita, bacaan kolom N ke bawah.
Okay, so kita ada N3, N4, N5, N6 dan seterusnya. Kamu boleh tengok next following page. Okay, ada banyak N yang diberi. So, cara baca N adalah ke bawah. Okay, next, kita ada P. P di sini refer for probability of success pada distribution kamu. Okay, so cara baca P, dia adalah ke kanan. Okay, so 0.01, 0.02 dan seterusnya, ini semua adalah probability of success. Okay, so kalau kamu tengok kepada next page, akan ada banyak lagi nilai probability yang ada. Yang penting kamu tahu, kamu kena baca nilai probability of success ke kanan. So, bila kamu ada satu binomial distribution yang kamu tulis sebagai NP, bila kamu nak baca pada table kamu atau nak cari pada table binomial, kamu kena cari serentak N ke bawah dan P ke kanan. Mesti cari secara serentak. Okey, nanti madam tunjuk pada example macam mana nak cari secara serentak itu. Selepas kamu dah cari NP yang bersesuaian, kemudian barulah yang terakhir sekali kita akan cari probability menggunakan R yang dilabel pada table ini. Okey, apa yang dimaksudkan dengan R ini? Now, madam nak bagi kamu satu information yang sangat penting, super important. Kalau kamu ada binomial table, okey, table ini cara dia berfungsi adalah dia akan bagi kamu reading probability X greater or equal to R. Okey, simbol yang penting dekat sini adalah greater equal. So, R yang ada pada bahagian sini, bacaannya ke bawah, refer kepada nilai yang di sini. Sebagai contoh, kalau katakan kamu nak cari probability X greater or equal to 3. So, kamu harus faham kamu punya R adalah 3. So, kamu akan cari R3 dekat kolom R ini ke bawah. Okey, so madam ulang cara baca table. Yang pertama, kita akan baca N dan P secara serentak. And then, bila kita nak cari probability, baru kita akan refer kepada R yang akan dibaca ke bawah begini. Okey, yang penting adalah kamu harus tahu table binomial distribution ini, dia bacaan adalah probability X greater or equal to R. Okey, kita kembali kepada example 3. Kita ada binomial distribution with N 6 dan P 0.2. Kita dah jawab soalan A. Kita cari probability X equal to menggunakan binomial formula. Okay. So, now kita nak cari soalan yang sama. Masih nak cari probability X equal to. Tapi this time, kita nak cari probability ini menggunakan binomial table. So, penting untuk kamu bezakan, kalau kamu menggunakan binomial formula, kamu mesti wujudkan simbol equal. Probability X equal X. Okay, simbol equal. Tetapi, kalau kita nak guna statistical table ataupun binomial table, kamu kena gunakan simbol atau cari probability X greater or equal R. Simbol yang penting dekat sini adalah greater equal. So, tolong bezakan. Kalau binomial formula, kita nak guna simbol equal, sama dengan. Tetapi kalau binomial table, kita nak guna simbol greater than or equal. Sebab ini adalah simbol yang akan kita baca pada kita punya table binomial. Okay. So, untuk menjawab soalan ni, madam akan move screen kepada kita punya table 1, binomial table di muka surat 1. Okay. So, sekarang ni madam nak ajar kamu baca macam mana kita nak pilih kawasan yang betul untuk distribution kita. Okay, kita diberi distribution X, distribute binomial N6, P 0.2. Tadi madam dah explain sikit dekat kamu. Bila kamu nak guna table ni, kamu kena cari N dan P secara serentak. Okay. So, first kali kamu tengok nilai N, kemudian baru tengok nilai P. Okay. Kita mula dengan N6.
kamu kena cari di kolom N. Tadi Madam dah explain. N kita baca ke bawah. Cari di kolom N sehingga kamu jumpa N6. Okey, so pada muka surat pertama ni, kalau kita go through kolom N, kita akan jumpa N6, which is pada bahagian sini. Okey, so Madam highlight dahulu. Ini adalah N6. Okey, after kamu dah jumpa N6, kamu harus immediately cari P0.2. So, macam mana nak baca P? P kena tengok dekat atas sini. So, bahagian atas ni, kamu kena check ada tak P0.2. Ini bukan. Ini pun bukan. Ini 0.02, bukan 0.2. Kita nak 0.2. So, kalau kamu go through semua nilai P ke kanan ini, tak ada pun P0.2. Kita tak jumpa P0.2. Jadi, kalau kita tak jumpa P0.2, although kita dah jumpa N dia 6, tapi sebab tak jumpa pun P0.2, maka N6 ini kita takkan guna. Kita kena continue cari lagi sehingga kamu jumpa both N6 dan P0.2 serentak. Okay, so ini pada muka surat 1 table kita. Kita go through lagi. Okay, N yang ini tadi kita tak guna sebab kita tak jumpa P0.2. So, kamu go through ke bawah lagi sehingga habis table, dah tak ada dah nilai N6. Okay, tak jumpa dah. So, kalau tak jumpa, kamu kena proceed next page. Okay, so kita pergi kepada next page. Okay, untuk next page, masih kita punya distribution yang sama. Kita aim kita nak cari N6, P0.2. So, kamu go through N dahulu. Okay, go through sampai bawah. So, kalau kita tengok pada muka surat 2 ni, N kita 10, 15, 20, 30. So, kita tak ada pun jumpa N6. Okay, so kalau tak jumpa N6, kena continue cari lagi. So, turn to next page. So, kalau next page, cari N dahulu. Okay, so N dekat sini ada 50, tapi bukan kita nak 50, kita nak N6 sahaja. So, go through bawah lagi. Okay, now kita ada ruangan N yang baru. Okay, so N yang ini, dia start balik dengan N 3, 4, 5, 6. Now, kita ada jumpa balik N6. Okay, so dah jumpa N6, kita kena cari kita punya probability, which is kita nak P kita 0.2. So, untuk yang ini, kamu kena cari P dari kawasan sini. Okay, kamu jangan salah ambil P daripada kawasan atas ni. Ini bukan. Okay, kamu jumpa N6 dekat bahagian sini. Kamu guna N yang ini. Jadi, P-nya adalah yang sini. Okay, so kita aim nak cari P0.2. So, kalau kamu tengok dekat sini, ini P0.1, 0.15. Now, kita ada P0.2. Okay, so inilah N dan P yang kita cari. N 6, P 0.2. Dia mesti serentak. Okay, now after kita dah jumpa N6 dan P0.2, kita nak tengok apakah nilai R yang terlibat untuk N6 ini. Okay, so nilai R kita akan baca daripada kolom yang ini. Okay, tapi kita hanya perlukan nilai R untuk N6. So, kalau kamu perhatikan betul-betul table ni, contoh kalau N3, nilai R yang terlibat untuk N3 ni adalah 0123. Kalau kamu punya N adalah 4, nilai R yang terlibat adalah 01234. Kalau N kita 5, nilai R yang terlibat adalah 012345. So, kalau kita punya N adalah 6, nilai R yang terlibat adalah 012345. Okay, yang bawah ni dah masuk untuk kawasan N7. Okay, so Madam akan boxkan R yang terlibat untuk N6. So, ini adalah R yang terlibat untuk N6.
Okey, next selepas kita dah detect kita punya R yang terlibat untuk N6 ini, kita nak cari pula apakah probability yang terlibat untuk N6 dan P0.2 ini. Okey, so perhatikan betul-betul, ini adalah R yang terlibat antara 0 hingga 6. Kemudian bila kamu nak baca probability, kamu harus baca probability daripada kolom P0.2. Okey, so ini adalah P0.2. Ini semua kolom untuk P0.2. Tapi mana probability yang kita nak baca? Kita hanya baca probability yang berada pada N6 sahaja, which is bahagian ini sahaja. Okey, mesti tally dengan kamu punya nilai R. Okey, so madam akan boxkan ini adalah probability yang kita akan guna untuk N6 P0.2. Okay, now madam nak explain pada kamu apa yang dimaksudkan dengan nilai R dekat sini dan apa kaitan dengan probability pada box yang kedua ni. Okay, so madam besarkan sikit screen. Okey, dekat sini kamu nampak kita punya nilai R adalah 0 hingga 6. Kemudian kita ada probability di bahagian kanan sini. Okey. Untuk R0 ini adalah probability dia. Okey. Untuk R1 ini adalah probability dia. So kamu jangan silap baca. Okey. Untuk R2 ini adalah probability dia. Okey, dia mesti sebaris macam ni. Okey, R3 ini adalah probability. Untuk R4 ini adalah probability dia, R5 ini adalah probability dia, dan R6 this is the probability 0.0001. Cuma madam nak ajar kamu tulis. Kita bukan setakat baca dia R0, R1, bukan. Dia ada maksud yang perlu kita tulis dalam bentuk mathematics. Okay, so R0, kita tengok kepada R0. R0 ni maksud dia dekat sini, apa yang kamu ada adalah sebenarnya probability X greater or equal 0. Kalau kamu masih ingat, Madam explain tentang table binomial. Table binomial always give us reading yang greater than or equal R. Okay, so kalau kamu baca X0, kamu harus faham 1 ini adalah probability untuk X greater or equal to 0. So kalau kita nak tulis, probability ini dia adalah 1.000. Macam tu. Okay. Kita pergi kepada R yang kedua. Ini adalah R yang kedua kita, R1. Okay, so kalau R1, yang ni kamu harus faham, di table dia tak ada tulis dalam bentuk probability. Kamu sendiri harus faham. Bila R1, dia membawa maksud probability X greater or equal to 1. Apa jumlah probability X greater or equal to 1? Ini probability dia, 0.7379. Okay, so same goes untuk the others R value. So kita tengok untuk R yang ni. R kita nilainya 2. Dia adalah probability X greater or equal to 2. Okey, yang penting semua mesti guna simbol greater, equal, greater, equal, greater, equal. So, kalau kamu nak baca, R2 probability X greater or equal to 2. Apa nilai probability dia? Bacalah dekat sini. 0.3446. Next, kita ada R equal to 3. So, R equal to 3 maksudnya probability X greater or equal to 3. Simbol greater equal. So, apakah nilai untuk probability X greater or equal 3? Nilai probability dia adalah 0.0989. Okay, so kamu akan buat benda yang sama untuk the rest of the R value. So, kalau yang ini R4, dia adalah probability X greater equal 4. Kalau R5, dia adalah probability X greater or equal 5. And the last one, R6. Okay, dia membawa maksud nilai untuk probability X greater equal 6. Okay, so semua ni mesti menggunakan simbol greater equal. Okay, and then kamu akan bacalah dia punya corresponding probability. Okay, so katakan soalan minta kita cari probability X greater or
equal to 4 untuk binomial distribution kita ni. So kalau kamu katakan terus nampak simbol greater equal, okay, greater equal bermaksud kamu boleh straight away guna table. Okay, nampak je simbol greater equal ni, terus sahaja guna table. So greater equal to 4, maksudnya saya hanya tengok pada R equal 4. So kalau R equal 4, ini adalah probability dia 0.0170. Tapi dengan syarat kamu boleh straight away baca pada table kalau simbol greater equal. Okay, katakan soalan berubah, suruh cari probability X less than or equal to 4. Hati-hati, simbol yang diberi sekarang adalah less than or equal 4. So kamu tak boleh, okay, tak boleh directly baca dekat R4. Salah konsep. Table kamu untuk directly kamu baca mestilah ada greater equal sahaja. Kalau dia less than ataupun soalan bagi probability X equal 4 pun, simbol yang diberi adalah equal, tidak terlibat dengan table kamu. So soalan bentuk macam ni, soalan bentuk macam ni tak boleh directly baca dari table. Yang boleh directly baca hanyalah simbol greater equal. Okay, so kalau dua soalan ni, kita akan manipulate sikit soalan dia supaya kita boleh wujudkan juga simbol greater than or equal untuk kita baca pada table. So, Madam harap kamu dapat faham macam mana nak cari N yang terlibat, P yang terlibat, macam mana nak detect R yang terlibat, macam mana nak detect probability yang terlibat, apa maksud R yang diberi pada table, dan macam mana kita nak cari probability menggunakan table. Mesti simbol greater than or equal. Okey, kita kembali kepada example 3, soalan A. Okey, tadi kita nak cari soalan yang sama, probability X equal to, tapi kali ni menggunakan binomial table. Okey, so ini adalah binomial table yang kita dah locate tadi untuk distribution N6P 0.2. Madam screenshot letak dekat sini. So, kamu tolong refer kepada table binomial yang ada pada kamu. Okay. So, remember, every time kamu guna table, dia mestilah merujuk kepada simbol greater than or equal. Okay. So, which kita dah tulis sebenarnya dekat bahagian sini. Okay. Kalau nak guna table, mesti wujudkan simbol ni. Sedangkan soalan kita, dia ada simbol equal sign sahaja. Tak ada simbol ni. Means that kamu tak boleh directly pakai table. Kamu kena modify soalan ni sehingga kamu jumpa juga simbol ini. So, macam mana kita nak modify soalan ni? Sebab tu, Madam lebih suka guna box discrete yang ini. Okay, kalau kamu tengok, box ini dia adalah nilai R kamu. Okey, ini adalah nilai R kita, 0 hingga 6. So, box Madam pun daripada 0 hingga 6. Okey. Kita nak cari probability X equal to, which means kita hanya nak cari probability dekat box yang ini sahaja. Kalau kita nak highlight, dia adalah box yang warna pink ini. Tetapi, bacaan pada table kita sebagai contoh, probability X greater equal 0 untuk R0, probability-nya adalah 1. Maksud dia dekat sini, probability 1 bermula daripada X kosong sehingga habis, iaitu 6. So, total box ini kita kata probability X greater or equal 0, jumlah probability-nya adalah 1. Okay. Kalau kamu ada R1, dia membawa maksud probability X greater or equal to 1. 1 include and above. Jumlah probability dia 0.7379. So, kalau greater or equal 1, maksudnya kita mengira probability start daripada 1 dan above sampai habis. So, jumlah probability ni greater or equal 1 adalah 0.7379. Kita dapat dari R1, ini adalah probability dia. Okey, contoh lagi Madam bagi. Kalau katakan Madam nak cari probability X greater or equal to 5. Okey,
So R5 lah maksudnya. Ini adalah probability dia. Okay, so kalau X greater or equal to 5, dia bermaksud 5 include and above. 5 include and above. These two boxes sahaja. So jumlah probability dia adalah 0.0016. Kamu boleh directly baca sebab kita guna simbol greater than or equal. Okey, sekarang ni soalan kita nak box yang ini sahaja tetapi nak wujudkan simbol yang ini. Okey, cuba perhatikan macam mana madam cari atau madam nak box yang ini sahaja dan menggunakan simbol greater than or equal supaya kita boleh baca table. So, madam akan tulis macam ni. Dia adalah probability X equals to probability X greater equal to minus probability X greater equal 3. Okey, macam mana madam boleh form macam ni? Greater or equal to minus probability greater or equal 3. Okey, cuba kita baca. Kalau probability X greater equal to include and above. Maksudnya, madam mencari probability daripada 2 sehingga 6. Okay, so madam akan dapat kawasan yang berwarna kuning ini. Tetapi madam bukan nak semua tu. Madam hanya nak kawasan yang pink ini sahaja. So, apa madam kena buat? Madam kena buanglah yang belakang ni. So, kalau kita nak buang yang belakang ni, dia adalah sama maksud dengan probability X greater or equal to 3. Sebab tu madam buat probability X greater to minus probability X greater 3. Okay, so kita hanya dapat yang warna pink ini sahaja. So, bila ada simbol greater equal, okay, this time kamu dah senang. Sebab ada simbol greater than or equal, kita boleh direct baca pada table. Okay, so kalau greater equal to, dah ada greater equal, just baca dia punya R. Okay, so R2. Ini adalah probability dia. 0.3446 tolak dengan probability again ada greater equal, boleh direct baca dekat table. Ini adalah R kita. R kita hanyalah 3. So, apa probability untuk R3? Yang ini, 0.0989. Okay, and then kamu boleh tolak lah. Dan bila kamu tolak, kamu akan jumpa jawapan 0.2457. Okay. So, kita ada dua method yang kita guna dekat sini. Yang pertama adalah kita pakai formula. Yang kedua, kita pakai table. Okay, so kedua-dua cara ini sepatutnya memang kena memberikan kamu jawapan yang sama. Okay, kalau lari pun cuma lari sikit sahaja. So, contoh, kalau guna formula jumpa 0.24576. Dan kalau kamu guna table, dia bagi kamu jawapan 0.2457. Okay, so basically these two answers are still the same. Okay, so pakai formula mesti sama juga macam pakai table. Cuma kaedah pengiraan ada sedikit berbeza. Okay, next kita pergi kepada soalan B. Masih menggunakan distribution yang sama, N6P0.2. Okay, so kita jawab soalan B. Dia nak probability X greater or equal to 5. Okay, so madam masih menggunakan discrete box dekat sini. So, kawasan atau box yang kita nak mestilah 5 include and above. Okay, so kalau madam nak highlight, kita hanya nak sebenarnya box ke-5 dan box ke-6 ini. Okay, so dua box ni, tapi kita nak kira probability ni menggunakan method pertama, formula. So remember, kalau kamu pakai formula, kamu mesti menggunakan simbol equal. Okay, so macam mana nak wujudnya simbol equal untuk greater or equal to 5 ni? Kita boleh buat, kalau kamu tengok gambar ni sahaja. Saya hanya nak probability kawasan yang ini dan kawasan yang ini. So, kita boleh kata saya mencari probability kawasan X equal 5 plus probability kawasan X equal 6. Okay, now kita ada simbol equal.
So kalau ada simbol equal, kita boleh directly pakai formula. Okay, so bila pakai formula, kalau siapa yang masih belum ingat, boleh refer balik formula. So kita ada X equal 5 dahulu. Okay, so kita ada N6 C5, probability success P 0.2 power X, X kita 5, kemudian Q kita 0.8, and dekat sini mesti 1. Okay, biasanya madam akan terus sahaja sebab kalau dah sini 5, sini mesti power dia 1 sebab total up balik mesti dapat 6. Okay, and then kita akan plus dengan do the same untuk kali ni X 6. So kita ada 6C6 0.2 power 6, and then kita ada Q 0.8 power 0. Okay, dah boleh buat laju bahagian sini. Kalau sini 6, automatically sini akan jadi 0 supaya total up balik mesti dapat N6. Okay, so yang ni kamu akan tekan kalkulator satu persatu. So kamu akan dapat dekat sini 0.001536 plus with 0.000064. Okay, so final answer is 0.0016. Okay, so kita jumpa probability X greater or equal 5 menggunakan formula. Jawapannya adalah 0.0016. Okay, now kita nak pergi kepada cara yang kedua. Cara yang kedua menggunakan binomial table. Okay, so menggunakan binomial table, remember table kita mesti menggunakan simbol greater than or equal. So tengok soalan kamu. Soalan kamu memang dah bagi inequality sign greater equal. So kalau greater equal boleh directly baca pada table. This is our R. Kita hanya refer kepada R5. So probability untuk R5 adalah 0.0016. Okay, so kalau kamu boleh nampak dekat sini, menggunakan binomial table, kamu terus jumpa jawapan 0.0016. Tidak memerlukan sebarang jalan kerja. Okay, so ini untuk soalan B. Okay, next kita cuba buat soalan C. Okay, untuk soalan C, kita nak cari probability X less than 2. Okay, so kurang daripada 2 means that 2 not include. Okay, means that kita mencari kawasan pada discrete box kita ni less 2 not include. Maksudnya saya nak box number 1 dan box 0 sahaja. Okay, so the first method adalah kita nak pakai formula. So kalau pakai formula mesti ada simbol equal. So kalau kamu tengok dekat sini, kamu hanya ada 2 box yang untuk kamu totalkan probability dia, which saya perlu cari probability when X equal 0 and plus with probability X equal 1. So again, kamu akan apply directly formula untuk binomial sebab kita ada equal sign. So lagi sekali madam tulis formulanya. First kali kita buat untuk X0. So kita ada 6C0 P 0.2 power 0 0.8 power 6 plus with untuk X equal 1 kita ada 6C1 0.2 power 1 0.8 power 5. Okay, so totalkan menggunakan kalkulator, kamu akan jumpa jawapan 0.262144, kemudian plus with 0.393016, which give you total probability 0.65536. Okay, so which kalau kita round off jawapan kita ni, kita akan dapat seperti jawapan yang diberi. Okay, so this one is approximately to 0.6554. Okay, ini adalah kalau kita guna binomial formula. Okay, so kita pergi kepada next method. Kita ada probability X less than 2. This time kita nak guna binomial table. Okay, so binomial table, ingat mesti pakai simbol greater than or equal. So dekat soalan kita kali ni, kita ada simbol less than. Okay, so tak boleh direct baca pada table. Kita mesti modify soalan untuk munculkan juga
simbol ini. Okay. So, macam mana nak modify? Mesti guna bantuan discrete box ini. Okay. So, macam mana nak guna gambar tu? Kita mencari kawasan yang berwarna pink. So, kamu kena pantas untuk relate dengan simbol ini. Okay. Bacaan pada table kita adalah simbol greater than or equal. Okay. So, macam mana kamu nak dapat kawasan yang berwarna pink ini sahaja? Okay. So, cuba perhatikan lagi sekali Madam tulis. Madam akan buat probability X greater or equal 0 minus with probability X greater or equal to. Okay, kita baca satu persatu. Probability X greater or equal to 0. Maksudnya, Madam mencari kawasan yang berwarna kuning ni. Greater or equal 0 sampai habis. Okay, this one. Okey, tapi yang Madam nak hanyalah box kosong dan box 1. So, apa yang Madam perlu buat adalah Madam kena tolak yang belakang ni, yang warna kuning ni. So, bila kita tolak, sebenarnya kita tolak probability X greater or equal to. Okey, sama je macam soalan sebelumnya tadi. Okay, so Madam harap kamu boleh create sendiri macam mana nak wujudkan simbol greater than or equal ni berdasarkan gambar discrete ini. Okay, so probability X greater equal 0. Dah ada simbol greater equal, directly baca saja R kita kosong. So this is our probability 1.0000 minus with probability, again dah ada simbol greater equal, terus baca nilai R. R adalah 2, probability-nya adalah 0.3446. So this give you final answer 0.6554. Okay, so jawapan menggunakan formula adalah sama sahaja dengan jawapan menggunakan table. Okey, untuk soalan D, Madam nak kamu cuba buat sendiri. Madam nak tunjuk the last question which is soalan E. Okey, so untuk soalan E, method yang pertama kita nak cari probability X in between 1 and 4, including 1 but not include 4. Okey, tapi menggunakan formula. So, first method nak guna formula, pastikan kita boleh wujudkan equal sign. Okay, so kamu tanda dahulu pada kamu punya discrete box. Mana kawasan yang saya nak? Lebih besar daripada 1, include 1, tetapi mesti less than 4, tidak include 4. So, kawasan yang kita nak sebenarnya adalah 1 mesti include, and then 2, 3, but mesti less than 4. So, 4 tak masuk. Yang kita nak adalah 1 until 3 sahaja. Okay. So, sebenarnya kita ada 3 box yang kita nak cari probability dia menggunakan formula. So, yang ini kamu akan cari probability X equal 1 plus probability X equal 2 plus probability X equal 3. So, disebabkan kamu ada simbol equal, so Madam nak kamu guna formula NCX tu, kena buat 3X. Okay, X1, X2 dan X3 sama macam soalan sebelumnya dan cuba dapatkan jawapan. Okay, so kalau ikutkan sepatutnya kamu jumpa jawapan 0.7209. Okay, now Madam nak tunjuk cara yang kedua. Okay, cara yang kedua adalah kita nak pakai binomial table. Masih soalan yang sama, masih menggunakan discrete box yang sama. Okay, so remember kawasan yang kita nak cari ni adalah kawasan yang box 1, 2, 3. Tetapi bila menggunakan table, mesti wujudkan simbol greater than or equal. Okay, jadi macam mana kita nak buat? Kamu hanya refer discrete box kamu sahaja. Always fikir bacaan yang ke hadapan. Okay, so kalau Madam nak kawasan yang warna pink ni, apa yang Madam boleh buat adalah Madam akan cari probability X greater or equal 1 minus probability X greater or equal 4. Okay, so kita cuba check. Kalau probability X greater or equal 1, including 1, maksudnya Madam mencari kawasan yang bermula daripada 1
sehingga 6. Greater or equal 1. Kawasan ini. Okey. Tetapi yang madam nak hanyalah kawasan yang box ini dan box ini. Maksudnya madam tak nak kawasan belakang ni. So kalau tidak mahu, kita akan tolak dengan probability X greater or equal to 4. Okay, so bila ada dah simbol greater equal means that kamu boleh directly baca pada table. So madam nak kamu cuba baca table kamu dan habiskan soalan E ini. Pastikan kedua-dua method, formula and table mesti dapat jawapan 0.7209.